saja ahli sunnah wal jamaah ijma' berpegang kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kainat tidak boleh bekas sama sekali walaupun sebesar zarah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat. Ayah saya sebut mengelepasnya tabiat. Tabiat ni dipanggil kalau cakap kita kok semula jadi. Tidak ada. Mustahil ada perkara berlaku secara tabiat, secara semula jadi, ataupun secara peseng dia, secara bahasa dia. Mustahil sama sekali. Bahkan kalau berpegang ada perkara yang berlaku secara tabiat, itu kafir ijma' ulama. Secara semula jadi. Sebab ni saya sebut mengelepasnya, misal kitab, pisau dan api. Itu misal kitab. Pisau memutuskan secara tabiat, secara zat pisau. Diri pisau itulah semata-mata yang memutuskan. Diri api itu, zat api itulah yang menghanguskan. Tidak berkait pun dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama. Kemudian hak pesen tabiat. Sebut kafir ni orang yang tidak sah iman. Zahirnya orang Islam, sembahyang, berpuasa, pergi Mekah, sampai masa mati disempurnakan jenazah sebagaimana orang Islam. Kita bicara sekarang, bicara bahagian agama yang kedua, iaitu iman. Bicara Islam lepas dah. Kita bicara ni bicara rukun iman yang keenam. Nanti kita akan masuk pada pembicaraan bahagian agama yang ketiga, iaitu ihsan. Kita bicara ni bab iman. Kalau kata kafir, ijma' ulama, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sah iman, walaupun dari segi zahirnya ianya adalah orang Islam. Tak ada ni. Ini cerita bab iman, cerita bab akidah. Kalau berpegang ada perkara berlaku secara semula jadi yang langsung tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi, nasi mengenyangkan secara semula jadi, air menghilangkan dahaga secara semula jadi, obat menyembuhkan penyakit secara semula jadi. Tu banyak lagi lah. Kipas aircon menyejukkan secara semula jadi, matahari yang memanaskan secara semula jadi. Matahari lah yang mengeringkan pakaian yang kita jemur secara semula jadi. Nak bilang pasal ni banyak lah. Atau kafir ijma' ulama. Satu golongan laginya, walaupun pegangan ni pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tapi ini pegangan yang terpesong, bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Api, pisau memutuskan dengan ketajaman yang Tuhan bubuh di mata pisau. Api menghanguskan dengan kekuatan panas yang Tuhan bubuh di api. Nasi mengenyangkan dengan kekuatan apa tak tahulah Tuhan bubuh di nasi. Air menghilangkan dahaga dengan kekuatan yang Tuhan letak di air. Obat menyembuhkan penyakit dengan khasiat yang Tuhan jadikan di obat. Ini pegangan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tapi ini pegangan yang fasik, lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, pegangan yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Ini bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, sebab walaupun pisau memutuskan sendiri, tetapi ada berkait dengan Allah. Pisau memutuskan dengan kekuatan tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau. Tapi bukan Allah yang memutuskan sampai saat putus tajam tu yang buat. Tapi tajam tu mari daripada Allah yang letak di situ. Kemudian Allah pun membenarkan tajam tu pula yang memutuskan. Ni.
Tapi bukan Allah yang memutuskan. Maka lucu keesaan pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir sekalipun, ini pegangan yang dosa besar. Malaikat akan catat dosa besar pegangan ini setiap saat. Dalam sembahyang ke, dalam puasa Ramadan ke, tanah haram Mekah ke, malaikat akan catat sebesar-besar dosa. Dosa akidah yang khilaf ulama yang setengah mengatakan kafir pegangan bukan dosa besar. Kalaulah ada perkara yang berlaku seumpama tu, ada perkara yang berlaku seumpama tu, seumpama mana? Seumpama Allah letak tajam di pisau, tajam tu memutuskan. Jadi saat tajam memutuskan, tajam tu tidak iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Allah telah letak tajam di pisau, sampai masa tajam tu sendiri yang berperanan. Adakah tajam tu berkehendak kepada Allah? Tak berkehendak kepada Allah dah. Tapi sebelum Allah buat tajam tu berkehendaklah kepada Allah. Lepas Allah bubuh tajam di pisau, beres. Tajam tu sudah tidak iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkehendak kepada Allah. Tajam tu sendirilah pula yang akan memutuskan. Tak berkehendak lagi kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesen ni yang berlaku, tak ada dah pekerjaan Allah. Tak ada pekerjaan Allah. Allah letak siap-siap belaka dah. Di makhluk tu ada benda belaka dah. Sampai saat Allah tak payah buat apa-apa dah. Tajam di pisau, Allah bubuh siap-siap dah. Panah di api, Allah bubuh siap-siap dah. Khosiat di obat, Allah bubuh siap-siap dah. Lepas tu Allah tak payah buat apa-apa dah. Maka bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah sepanjang masa ada pekerjaan. Allah sepanjang masa menzahirkan apa yang Allah kehendak pada azal. Kenapa sepanjang masa ni? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya letak tajam di pisau, selesai pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, sampai masa putus tajam itulah pula yang berperanan. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Bukan Rabb seumpama tu. Sebab apa? Sebab tidak keesaan pada perbuatan. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukum kafir sekalipun. Lucu Allah sebagai Rabb. Lucu Allah sebagai Ilah. Sebab apa? Sebab ketajaman yang Tuhan letak di pisau sudah tidak iftikar, sudah tidak berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ni pegangan ni. Cuma pandangan muktamad tak hukum kafir, sembahyang puasa tak kena qada. Hak tu je. Tapi amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam kitab disebut Allah Taala letakkan kuah, qaf waw ta marbutah, quwwatun. Kuah, kekuatan tajam di mata pisau, kekuatan panah di api, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kekuatan sejuk di ekong, di kipas. Ini panggil kuah. Tuhan letak kuah di makhluk ni, sampai masa kuah itulah, kekuatan itulah yang memberi berkah, bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah, betul. Allah letakkan tajam di pisau tu. Allah letakkan panah di api, kita berpegang yang sama. Allah letak khasiat di obat, kita berpegang yang sama. Tapi sampai masa putus, Allah buat juga. Sampai masa hangus, Allah buat juga. Sebab apa? Sebab sekalian perkara hasil ia daripada perbuatan Allah. Sekalian. Memang kita berpegang. Ahli sunnah pun berpegang. Tajam tu siapa yang jadikan? Allah. Panah di api siapa jadikan? Allah. Tapi sampai masa putus, Allah yang memutuskan. Sebab apa? Sebab tajam tu makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Dia pegangan ni, pegang dipanggil pegangan tabaiyin dalam kitab. Tabaiyin ni golongan yang berpegang makhluk bekas secara semula jadi. Tabaiyin, tabi'ah. Tabaiyin ni
golongan yang berpegang makhluk bekas secara semula jadi. Dua-dua ni sama, nama tabaiin. Tapi yang pertamanya makhluk bekas sendiri-sendiri. Ni secara semula jadi sendiri-sendiri, atau kafir ijma' ulama. Satu laginya makhluk bekas sendiri-sendiri dengan kuah yang Tuhan letak situ. Dia beza tu. Satunya sebagai contoh pisau lah. Jadi kalau contoh banyak jadi makan hasil kita. Ambil pisau saja. Satu fahaman tabaiin, pisau memutuskan secara semula jadi yang langsung tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ijma' ulama tabaiin. Satu golongan lagi ni, pisau memutuskan semula sendiri-sendiri. Pisau memutuskan secara semula jadi, tetapi dengan tajam yang Tuhan bubuh di mata pisau. Tapi pisau memutuskan sendiri-sendiri juga, secara semula jadi juga, tetapi beza dengan hak kafir ijma' dengan tajam, dengan kuah, dengan kekuatan tajam yang Tuhan bubuh di mata pisau. Hak ni hak tabi'in yang kedua, yang khilaf ulama kafir ataupun